Adakah kita telah melangkaui batas apabila membunuh pemimpin negara semasa perang? Pembunuhan bersasar oleh Israel terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, telah menghidupkan semula satu persoalan yang kebanyakannya dielakkan pada era moden. Beberapa minggu sebelum itu, pasukan Amerika telah menyingkirkan Nicolas Maduro, pemimpin Venezuela, daripada kuasa. Terdapat presiden sejarah. Pasukan Soviet membunuh Presiden Afghanistan Hafizullah Amin pada tahun 1979. Tentera Brazil membunuh Presiden Paraguay Francisco Solano Lopez pada tahun 1870. Raja Sweden, Gustavus Adolphus, meninggal dunia ketika bertempur dengan pasukan Empire pada tahun 1632. Tetapi kebanyakan kes itu berlaku beberapa dekad atau abad sebelum tatanan antarabangsa berasaskan peraturan pasca tahun 1945. Jadi, mengapa pembunuhan bersasar seperti ini tidak lebih kerap berlaku pada era moden? Adakah membunuh ketua-ketua negara merupakan alat yang berkesan yang patut digunakan atau satu peningkatan berbahaya yang mengancam tatanan berasaskan peraturan? Baiklah, sekarang tiba masanya untuk kita menyelami konsep ini dengan lebih mendalam. Anda semua sudah diperkenalkan dan saya ucapkan terima kasih kerana hadir. Kita akan mulakan dengan setiap seorang daripada anda diberi 30 saat untuk soalan pertama dengan Lo Ching dan kemudian kita akan mendalaminya lagi. Kita akan ikut turutan. Kita akan mulakan dengan Dan untuk soalan ini. Adakah pembunuhan Ali Khamenei melampaui batas atau adakah beliau merupakan sasaran yang sah? Anda boleh berhujah kedua-duanya. Ia jelas melampaui batas kerana terdapat pantang larang untuk membunuh pemimpin negara lain hampir dalam apa jua keadaan. Dan saya rasa pantang larang ini bukanlah berdasarkan moral sejagat tetapi lebih kepada practicality kerana pemimpin yang mengarahkan pembunuhan pemimpin lain akan berdasarkan prinsip timbal balik semata-mata berkemungkinan akan menghadapi cubaan untuk membunuh dirinya pula. Jadi itu memang jelas. Namun, saya rasa walaupun ia adalah satu peraturan, ia adalah peraturan yang mungkin mempunyai pengecualian. Yang jelas berisiko kalah hujah serta-merta dengan menggandakan elaunnya ialah Hitler. Anda tidak boleh menentang pembunuhan, tetapi pada masa yang sama meluluskan pembunuhan Hitler. Dan saya rasa kebanyakan daripada kita tidak akan bersedih dengan hasil seperti itu. Jadi, persoalan Soalan adakah pembunuhan seterusnya. Khamenei sebenarnya mencapai tujuan yang dinyatakan untuk mengubah sifat Iran? Dan saya khawatir kita telah mendapati ia tidak. Baiklah, kita akan selami lebih dalam dan kita faham kita perlu teruskan ke seterusnya. Kita ada John. John, apa yang anda ingin katakan tentang soalan ini? Jawapan awal saya ialah ia bergantung. Dan dalam kes pemimpin tertinggi Ali Khamenei, saya tidak fikir seorang ketua negara boleh bersembunyi di sebalik pakaian agama dan kemudian berpura-pura bahawa dia bukan. Pemimpin rejim pengganas yang menggerakkan rangkaian organisasi pengganas seperti Hamas, Hizbullah dan Houthi dan proksi di seluruh Timur Tengah terlibat dalam keganasan yang ditaja negara terhadap Amerika Syarikat dan Eropah serta menabur kekacauan dan ancaman di seluruh Timur Tengah dan di seluruh dunia. Dan kemudian berpura-pura kerana dia adalah ketua negara, dia bebas daripada ancaman pembunuhan. Saya rasa ini adalah kes yang sangat khusus apabila kita bercakap tentang Ali Khamenei. Saya tidak fikir anda akan melihat perkara ini digunakan dalam mana-mana situasi lain di peringkat antarabangsa semasa. Baiklah, Lanskapnya, 30 saat ini sememangnya sudah tamat. situasi AS lawan Iran. John, kami akan kembali kepada anda. Sekarang, mari kita cuba. Apa pendapat awak? Saya rasa membunuh Khamenei adalah salah. Dia seorang pembunuh beramai-ramai. Jadi, membunuh dia bukan seperti membunuh seorang pemimpin demokratik yang bermoral. Sebenarnya, membunuh dia boleh dianggap wajar jika terdapat kebarangkalian tinggi bahawa dia akan digantikan oleh seorang pemimpin yang berperi kemanusiaan yang akan membawa demokrasi ke Iran. Tetapi membunuh dia dijangka tidak berkesan dan malah memberi kesan sebaliknya dalam menghasilkan rejim yang lebih baik di Iran serta menangani keganasan di Timur Tengah. Ia telah menjadikannya seorang syahid sekaligus menguatkan rejim yang dipimpinnya. Jadi saya setuju secara keseluruhan dengan pembicara pertama dan sebahagian daripada apa yang dikatakan oleh pembicara yang lain. Baiklah, sekarang anda akan mendapat lebih daripada 30 saat untuk menyatakan apa yang anda ingin katakan. Soalannya ialah, adakah terdapat risiko bahawa pelaku jahat lain mungkin melihat ini sebagai isyarat bahawa sesiapa sahaja adalah sasaran yang sah? Dan Saya rasa pelaku yang benar-benar berniat jahat tidak memerlukan isyarat itu. Tetapi adakah ini akan mewujudkan satu norma dalam geopolitik? Saya tidak fikir ia semestinya akan berlaku, tetapi ia jelas telah menurunkan piawaian. Adakah Putin memerlukan Israel atau Amerika untuk membunuh Khamenei, sama ada ia berkesan atau tidak, supaya dia boleh cuba mensasarkan Zelensky? Saya sangat meragukannya. Saya bimbang bahawa kita sedang hidup dalam era di mana norma-norma yang dahulunya diterima secara meluas atau sekurang-kurangnya norma-norma yang diterima sepanjang 80 tahun terakhir dalam susunan dunia berasaskan peraturan atau mungkin sejak perdamaian Westphalia untuk beberapa abad yang lalu. Saya rasa norma-norma itu perlahan-lahan sedang terhakis. Dan sudah tentu penghuni semasa Rumah Putih sendiri sangat bertanggungjawab untuk kebanyakan perkara itu. Tetapi secara umum, saya khawatir dunia kita semakin menjadi seperti dunia Hobbes,
dan semakin kurang bersopan santun serta lemah lembut. Apa pendapat awak tentang perkara itu? Apabila kita bercakap tentang konteks tatanan antarabangsa berasaskan peraturan, ia sebahagian besarnya adalah satu fiksyen yang tidak berbahaya yang dipersetujui oleh negara-negara, terutamanya selepas era Perang Dingin. Ketika kita tidak menghadapi gangguan kuasa besar seperti yang kita lihat sekarang dalam tempoh 15 tahun yang lalu. Oleh China komunis, oleh Rusia imperialis dan oleh Iran yang sangat agresif serta bermusuhan di Timur Tengah. Jadi kita mempunyai konteks geopolitik yang sangat berbeza hari ini berbanding beberapa dekad yang lalu. Dan saya sebenarnya tidak nampak perkara ini akan berlaku lagi. Seperti yang saya sebutkan dalam jawapan awal di kawasan lain, ini sangat khusus kepada Ali Khamenei. Saya tidak nampak mana-mana pemimpin negara lain yang sedang disasarkan oleh Amerika Syarikat. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh seorang penulis lain, rejim pembunuh akan terus membunuh. Sebenarnya tiada apa-apa yang boleh menghalang seseorang seperti Ali Khamenei yang telah mengarahkan Qasem Soleimani untuk membunuh ribuan rakyat Amerika di Iraq sepanjang 20 tahun peperangan di Timur Tengah di sana. Jadi Soleimani adalah sasaran yang sah bagi Amerika Syarikat. Dan sebahagian besar kebencian oleh Khamenei terhadap Amerika Syarikat adalah berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai keperluan untuk membalas dendam atas pembunuhan Soleimani pada tahun 2020. Jeff! Pandangan saya mudah saja, iaitu sangat berguna untuk mempunyai satu larangan. Satu larangan yang diiktiraf secara umum terhadap pembunuhan ketua negara. Dan nilai larangan itu ialah ia melindungi ketua negara yang pada dasarnya baik, yang telah dipilih secara demokratik. Kita tidak mahu pemimpin-pemimpin itu sentiasa terdedah kepada ancaman. Saya memang fikir bahawa mungkin ada pengecualian. Anda ada sebut pada awal tadi, atau seseorang ada sebut, bahawa pembunuhan Adolf Hitler akan menjadi sesuatu yang baik. Rancangan pembunuhan itu telah digagalkan dan ia sebenarnya lebih bersifat dalaman daripada antarabangsa. Tetapi, tetap juga, pembunuhan seorang pemimpin rejim yang benar-benar jahat boleh menjadi sebahagian penting daripada apa yang diiktiraf dalam undang-undang antarabangsa sebagai keharusan sekali sekala bagi campur tangan kemanusiaan. Untuk melindungi penduduk daripada pemerintah mereka sendiri dan untuk melindungi negara-negara lain daripada kerajaan penyangak seperti itu. jadi kita tidak boleh menolaknya sepenuhnya. Tetapi kita memang perlu membezakan antara pemimpin yang baik dan pemimpin yang jahat. Dan itu adalah satu perbezaan yang sukar untuk kebanyakan orang kekalkan. Tunggu sekejap. Saya cuma nak tambah sedikit tentang ini sebab bila kita bercakap tentang Maduro, Amerika Syarikat tidak membunuh Maduro. Mereka menyingkirkan dia dan jelas membawa dia ke Amerika Syarikat. Jadi, adakah itu maksud saya? Adakah ia lebih kepada satu garisan yang kabur atau masih dalam garisan yang sama jika kita melihatnya sebagai satu kesinambungan? Jeff, saya mahu awak jawab dulu untuk soalan itu. Baik. Saya memang berpendapat bahawa dalam kes ini, apa yang berlaku ialah seorang pemimpin sebuah negara berdaulat telah diculik dan dibawa ke negara lain untuk pendakwaan jenayah. Kita patut menganggap bahawa dalam banyak kes dibenarkan untuk menangkap pemimpin-pemimpin negara dan membawa mereka ke, sebagai contoh, Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Terutamanya jika mereka telah didakwa oleh mahkamah tersebut. Seperti yang kita tahu, Putin dan Netanyahu telah pun didakwa. Saya rasa ia adalah sangat wajar untuk menangkap salah seorang atau kedua-duanya dan membawa mereka ke The Hague. Dan Lihat, tabu terhadap pembunuhan terancang tidak boleh dianggap untuk menjawab soalan Anda pada tahap yang sama dengan apa-apa larangan lain yang mungkin wujud. Terhadap penangkapan atau penahanan atau penculikan. Itu bukan jenis tindakan pada tahap yang sama sehingga menimbulkan pertimbangan moral. Tiada unsur morality yang terlibat. Akhirnya Anda akan berdebat tentang kesahihan undang-undang dan sesetengah orang mungkin mempertikaikan kesahihan apa sahaja yang dilakukan oleh ICC kerana mereka lebih mengutamakan kedaulatan berbanding perkara lain. Dan Anda juga boleh berhujah sebaliknya. Saya ingin katakan bahawa seperti yang saya mula sebutkan dalam komen asal saya, Anda tahu teori perang yang adil sebenarnya, dan ini telah berkembang selama beribu tahun, ia membenarkan pembunuhan terhadap kombatan dan juga pemimpin. Saya tidak fikir ini semestinya soal moral.
sebaliknya lebih kepada soal praktikal. Jadi berkenaan Ali Khamenei, saya bersedia untuk mengakui kesilapan saya. Saya fikir syarat-syarat itu terpakai. Saya fikir ia cukup hampir dengan pemerintahan diktator seorang individu, sehingga sistem itu mungkin runtuh jika anda membunuh Ali Khamenei. Jadi pada hari-hari awal, walaupun ia sangat sedar bahawa satu batas telah dilampaui, pantang larang telah dicerobohi, bahaya besar telah sengaja diundang, saya cenderung untuk meraihkannya dan saya berharap untuk hasil yang berbeza. Namun, ia tidak berlaku begitu atas pelbagai sebab, termasuk kegagalan teruk Amerika untuk merancang bagi sekatan yang pasti berlaku di Selat Hormuz. Tetapi sistem Iran sememangnya telah menunjukkan dan membuktikan bahawa walaupun mereka mungkin jahat dan beracun, sistem itu lebih tahan, lasak daripada yang boleh digugat hanya dengan membunuh seorang individu. Dan dalam situasi seperti ini, pelanggaran pantang larang itu mungkin tidak berbaloi. Bila saya dengar John bercakap, ia kedengaran seperti dia bercakap tentang siapa yang layak untuk mati. Sudah tentu, ramai orang memang layak untuk mati. Dan Jeff bercakap tentang bagaimana anda tahu pemimpin dunia, anda tahu mereka yang demokratik dan baik patut dilindungi. Tetapi itu hanyalah sebilangan kecil pemimpin dunia di pentas dunia hari ini. Jadi kita kembali kepada soal praktikal. Dan secara praktikalnya, saya tidak nampak Iran menjadi lemah. Satu pantang larang yang berguna telah dilanggar. Jadi saya bimbang dan saya lakukan ini dengan sangat berat hati. Saya bimbang. Jangan mungkin ia tunggu, tetap maaf, sama. dan menyampuk. Kena beri peluang kepada John untuk bersuara. Saya cuma nak cakap ia adalah satu kesilapan. Saya takut ia adalah satu kesilapan. Teruskan. Saya ingin mendengar pendapat awak secara keseluruhan tentang semua ini. Keseluruhan perkara ini. Betul. Ya. Terima kasih. Ya, biar saya pecahkan kepada 3 subtopik jika boleh. Dari segi kesahihan undang-undang, seperti yang kita tahu, undang-undang antarabangsa hanya boleh dikuatkuasakan oleh negara-negara yang benar-benar mahu menguatkuasakan undang-undang antarabangsa. Tiada pasukan polis antarabangsa. Jadi kerangka undang-undang antarabangsa hanya sah sejauh mana mekanisme penguatkuasaannya. Dan Mahkamah Jenayah Antarabangsa hampir sepenuhnya ditinggalkan oleh Amerika Syarikat yang sebenarnya tidak pernah menyokongnya sejak awal. Kerana kita satu-satunya negara yang mempunyai tentera yang ditempatkan di berpuluh-puluh negara di seluruh dunia dan ia akan meletakkan askar Amerika Syarikat dalam risiko yang sangat besar. Jadi anda akan melihat isu besar timbul seperti yang dibangkitkan oleh Setiausaha Rubio beberapa hari lalu di sini di Washington. Kedua, dari segi moral saya katakan, berbanding dengan apa, saya tidak pasti kenapa. Pembunuhan politik tidak dibenarkan apabila korban awam secara besar-besaran dibenarkan dan menyerang seluruh negara. Apabila seorang pemimpin tertentu yang menyebabkan masalah di negara atau di rantau tersebut atau sekatan yang sengaja bertujuan untuk memiskinkan berjuta-juta orang di sebuah negara, dan kenapa itu boleh diterima dari segi moral, tetapi membunuh satu-satunya individu yang bertanggungjawab atas kekacauan, ancaman dan ugutan tidak boleh diterima. Dan dari segi praktikal, saya rasa Jeff yang menyebut perkara itu dan saya sangat setuju. Akhirnya, negara yang melakukan pembunuhan itu mesti mengambil risiko bahawa akan ada hasil yang lebih baik. Jika hasilnya lebih buruk, maka ia adalah satu kesilapan untuk melakukan pembunuhan. Tetapi sekali lagi, Saya tidak nampak apa-apa lagi di peringkat antarabangsa hari ini di mana sesiapa lagi mungkin menjadi sasaran pembunuhan. Seperti Ali Khamenei menjadi sasaran, memandangkan hakikat bahawa beliau meluluskan operasi pengganas terhadap jiran-jirannya, terhadap negara-negara yang jauh, terhadap pemimpin-pemimpin negara. Ingat, ia adalah pentadbiran Biden yang mendakwa seorang warga negara Pakistan pada musim panas 2024 dan seorang warga negara Afghanistan pada akhir 2024 kerana cuba membunuh bekas Presiden Donald Trump di Amerika Syarikat. Jadi tiada siapa yang memulakan ini kecuali di pihak Iran. Dan idea bahawa kita akan membiarkan Ali Khamenei bersembunyi di sebalik jubahnya sebagai ulama Syiah dan melupakan hakikat bahawa dia adalah pemimpin pengganas bagi rejim pengganas yang cuba mengenakan ancaman nuklear ke atas rantau ini dan dunia. Saya rasa ini menjadikan perbincangan seperti ini tidak dapat dipertahankan dalam banyak. Jika kita bercakap tentang Khamenei, itu tidak mengapa. Jika kita bercakap tentang pemimpin negara lain, saya tidak nampak perkara itu akan berlaku dalam masa terdekat. Tiada siapa di sini secara mengejutkan mengatakan bahawa dia tidak layak menerimanya atau bahawa ada apa-apa yang secara otomatik tidak bermoral tentangnya. Saya rasa sampai satu tahap kami bertiga bersetuju. Persoalannya ialah apakah kosnya, dan memang jelas ada kosnya untuk melanggar satu pantang larang dan melampaui batas. Adakah ia berbaloi dalam kes Iran? Dan sudah tentu Khomeini adalah seorang penjahat yang sangat kejam. Tetapi kita lihat bahawa Iran tanpa kehadirannya tidak langsung gentar, tidak kelihatan takut. Dan pemimpin mereka sekarang malah lebih berani dan kurang ajar daripada beliau, dan bukan saja tidak berundur daripada mana-mana pendirian mereka sebelum ini, malah semakin mengukuhkan. Jadi saya tertanya-tanya sama ada mengundang, kerana itulah yang berlaku, pembunuhan Trump dan Netanyahu dalam kes ni, kerana itulah yang mereka akan cuba lakukan sekarang, berbaloi. Dan kini kurang jelas bagi saya bahawa jawapannya ialah ya.
sedih untuk dikatakan, pada 28 Februari. Dan selain itu, ada pemimpin lain di dunia yang kejahatannya mungkin mengundang pembunuhan berasaskan keadilan, seperti yang Anda maksudkan. Dan Anda tahu, nomor 1 mungkin sedang duduk di Kremlin. Jeff, Apa pendapat Boleh anda? saya juga. Jeff? Saya juga boleh tambah bahawa huraian yang diberikan oleh John tentang Khamenei juga boleh digunakan untuk pemimpin yang mungkin dia setujui, seperti Netanyahu. Yang telah banyak melakukan keganasan dan pembunuhan di Gaza. Serta di saya perlu Lebanon dan memberi reaksi tempat-tempat terhadap lain. perkara itu. Juga mengawal senjata nuklear, senjata. Boleh saya? Kenapa kita perlu anggap bahawa net berhak? Untuk memiliki senjata Baiklah, nuklear bagaimana dengan dan ini? yang lain tidak. Netanyahu telah dipilih secara sah di Israel, bukan sekali sahaja, tetapi malangnya berkali-kali. Netanyahu bukan saja seorang pemimpin yang dipilih secara demokratik, tetapi pelbagai dasarnya secara umum bukanlah agresif, sebaliknya bersifat defensif. Anda boleh kata dia telah melampaui batas. Penonton 24 dan saluran lain tahu, saya rasa agak pasti bahawa saya bukan peminat Netanyahu, tapi sejujurnya membandingkan dia dengan Ali Khamenei, seorang pengganas yang benar-benar keji di pentas dunia, saya rasa ia tidak wajar. Saya kini bersetuju dengan pandangan dan itu. Jeff. Saya rasa Netanyahu telah bersalah kerana membunuh ramai orang yang tidak bersalah secara sengaja di Gaza dan pembunuhan besar-besaran orang awam di Lebanon. Tindakan ini sebenarnya bukanlah bersifat pertahanan. Pada pandangan saya, ia lebih bertujuan untuk memaksa rakyat Palestin meninggalkan Gaza. Israel sebenarnya boleh memastikan keselamatannya terhadap baki Hamas selepas 7 Oktober 2023. Dengan langkah-langkah yang lebih bersifat pertahanan semata-mata. Jadi saya memang menganggap Netanyahu sebagai seorang pengganas, sebagai seorang pelaku genosid. Dia telah didakwa oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Maksud saya, awak tahu, awak boleh buat perbandingan itu, Emily. Boleh saya jawab? Saya rasa perbandingan itu bukanlah perkara yang paling saya minati. Ia hanya bermaksud jika kita membenarkan serangan terhadap pemimpin politik yang bersalah atas jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan dan sebagainya, Kita perlu pergi jauh lebih daripada Khomeini. Jeff, saya tak mahu Iraq. bawa kita jatuh lubang Arnab ini, tapi saya cuma perlu katakan, jika Netanyahu melakukan pembunuhan beramai-ramai kerana bertindak balas terhadap 7 Oktober, mungkin dengan cara yang terlalu agresif, maka saya tertanya-tanya, adakah awak fikir perkara yang sama tentang Truman, bukan sahaja untuk Hiroshima, tetapi juga Nagasaki? Malah tentang Obama, kerana menjadi dalang Ya, di saya sebalik memang pembunuhan fikir ramai-ramai bahawa orang awam di Mosul. Berakhir. Mengalami saya beberapa memang fikir pelaku bahawa pembunuhan beramai-ramai. Truman telah diberikan bersalah atas. satu bentuk keganasan yang sangat dahsyat dengan mengebom dan memusnahkan 2 bandar Jepun. Ya, Saya hanya katakan, saya Jika rasa saya itu boleh adalah masuk ke keganasan dalam yang sangat perbincangan jelas ini, dan mungkin dan keganasan yang paling teruk yang Baiklah, pernah jadi diketahui John, dunia. mulakan. John, teruskan. Awak nak cakap sesuatu? Ya, saya ada. Dan membangkitkan satu perkara menarik tentang duluan lain. Mari kita ingat bahawa Presiden Barack Obama pada tahun 2011 telah mengarahkan serangan tentera untuk membunuh Muammar Gaddafi. Saya tak dengar sesiapa di dunia merungut tentang kebimbangan pembunuhan pada tahun 2011 ketika itu Presiden Obama. Sangat menarik bahawa perkara ini berlaku hari ini dalam konteks kerjasama Trump-Netanyahu menentang Khamenei. Dan sekali lagi, Jeff, apapun pandangan anda tentang Netanyahu, maksud saya ialah saya tidak nampak mana-mana kerajaan asing yang kini telah digalakkan oleh pembunuhan Ali Khamenei kini memutuskan bahawa ia dibenarkan untuk menyasarkan Netanyahu. Jika ada sesiapa yang mahu menyasarkan Netanyahu atau mana-mana pemimpin Israel sekalipun, saya tidak fikir mereka perlukan pembunuhan Khamenei sebagai lampu hijau mereka sendiri. John, Jadi saya rasa saya itu tidak salah. nampak sebarang lampu Saya hijau rasa itu mempunyai salah. sebarang asas telah dilintasi di sini. Itulah maksud saya. Dan saya tidak fikir ada mana-mana pemimpin negara termasuk Putin. Saya tidak tahu jika ada mana-mana pemimpin kerajaan di dunia yang mempunyai niat untuk membunuh Putin termasuk Zelensky. Jadi saya mahu bersikap realistik di sini tentang sama ada terdapat sebarang presiden dan saya memang tidak nampak. Saya rasa ini sangat khusus. Perkara John, saya mengenai rasa yang kita akan kononnya jadi naif. pemimpin tertinggi Kita Iran. akan jadi naif. Jika kita tidak sedar bahawa kita di mata orang Iran telah mewajarkan pembunuhan
pemimpin Israel dan AS. Mereka pada asasnya telah mengatakan bahawa mereka kini akan menjadikannya satu prinsip. Saya tidak tahu sama ada ia akan terhad kepada pemimpin semasa kedua-dua negara itu. Kita memang telah membuka kotak Pandora dan orang Iran kini sudah pasti sedang dalam misi untuk membalas dendam dengan cara mereka sendiri. Maaf. Terima kasih semua. Ini adalah topik yang sangat menarik. Terima kasih sekali lagi kepada Dan, John, dan Jeff. Dan tolong jangan kemana-mana, kami akan kembali selepas rehat.